datang kempen sebab kecewa Zaid Ibrahim dipilih sebagai calon. Ceritanya begini tuan-tuan dan puan. Azmin tak nak Zaid jadi calon sebab dia takut kalau Zaid menang, maka Zaid akan menjadi pengganti kepada Anwar sekiranya apa-apa berlaku kepada Anwar. Azmin ni tuan-tuan, macam Datuk Nala kata tadi, 30 tahun dengan Anwar Ibrahim, tak boleh dipisah. Daripada pelajar universiti di Amerika sampailah menjadi setiausaha sulit kepada Anwar, sampai hari ini menjadi naib presiden keadilan dan duduk sebelah Anwar di parlimen, tak boleh dipisah. Dia nak jadi pengganti Anwar Ibrahim. Jadi apabila Zaid dipilih tuan-tuan dan puan, dia rasa marah. Dia rasa marah, dia tak kempen. Tuan-tuan, kalau dalam keadilan itu sendiri ada pemimpin yang tak boleh terima Zaid sebagai wakil rakyat Ulu Selangor, apa pula rakyat Ulu Selangor dan juga pengundi Ulu Selangor, apakah kita akan sokong Zaid Ibrahim sebagai wakil rakyat Ulu Selangor pada 25 hari bulan? Tidak. Itu bab Azmin. Belum lagi kita masuk cerita PAS. Awal kempen ada yang menyatakan bahawa PAS tidak sokong Zaid Ibrahim. Kenapa saya tak nak cakap? Sebab itu sentuh personal dan sebagainya, saya tak tahu. Mungkin kerana dasar. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, Zaid Ibrahim dulu sewaktu dalam UMNO, atau apa boleh sahkan cerita ini, dialah peguam yang telah saman kerajaan Terengganu dan kerajaan Kelantan yang pada waktu itu di bawah parti PAS kerana nak melaksanakan hukum hudud. Dialah peguam yang saman PAS di Kelantan, di Terengganu. Oleh sebab itu, tak mungkinlah PAS boleh memaafkan seorang yang dulu saman kerajaan mereka di Terengganu dan Kelantan atas hukum hudud. Saya melihat kepada jentera PAS. Sehari dua yang pertama tak gerak langsung. Saya tanya sahabat-sahabat di PAS. Saya kata, kenapa tak gerak? Dia kata, biasalah, calon Zaid Ibrahim dulu saman kita, takkan kita nak buat kerja. Tetapi apabila kita bangkitkan perkara ini, kata Zaid Ibrahim ini tak diterima oleh Azmin, tidak diterima oleh sebahagian besar daripada keadilan Ulu Selangor, tidak diterima oleh PAS, maka PAS mula bergerak. Tetapi ada kenyataan yang tidak masuk akal. 2 hari yang sudah, Datuk Mustafa Ali, Setiausaha Abang PAS, telah buat satu sidang media, panggil surat khabar, panggil TV semua. Dia sahkan. Saya tak tahu dia ni kurang cerdik, tapi nampak gaya dia memang kurang cerdik. Sebab dia mengaku, dia kata, PAS 3 hari kempen yang pertama kita hanya kerahkan 20% daripada jentera kita. Sekarang ni oleh kerana kita nak tunjuk sokongan padu kita kepada Zaid Ibrahim, kita akan kerah 60% daripada jentera kita. Tuan-tuan dan puan, tak masuk akal. Sekiranya PAS betul-betul sokong Zaid Ibrahim sebagai calon keadilan, sudah tentunya dia akan kerah 100%, tuan-tuan. Saya, Wika Siong, dua-duanya UMNO dan MCA, tidak datang daripada parti MIC. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita ni tiap-tiap hari ada sini. Kalau saya nak kata berapa ramai pemuda UMNO saya kerahkan, 110%. Kalau saudara Wika Siong nak kata berapa ramai pemuda MCA dia kerah, 110%. Itulah komitmen kita kepada calon kita di Kamalan Northern yang tuan-tuan perlu sokong pada 25 hari bulan. Ini 60%. 60% baru nak masuk. Hari ini terhege-hege. Bawa yang bawa mak Tok Guru Nik Aziz daripada Kelantan datang ke sini berceramah, kata, yalah, kita pakai ramai-ramai sokong Zaid. Bawa Nik Aziz dah sakit, dah tua, bawa dia ke sini, kesian. Sebab pengundi PAS nak dengar daripada Tok Guru sebelum dia undi Zaid. Itu tak confirm lagi mereka akan undi Zaid. Baik tuan-tuan dan puan, saya itu bab keadilan. Saya nak cakap sedikit soal apa yang berlaku pagi tadi, sambung cerita saudara Ezam tadi. Lepas itu kita bagi ruang kepada Tok Pa untuk menggulung dan lipat habis pada malam ini. Apa yang berlaku pada pagi tadi adalah satu perkara yang penting. Saya berbahas. Ada 3 pembahas daripada pembangkang, Azmin, Mahfuz, Lim Kit Siang. Barisan Nasional 3 orang, saya, saudara Rahman Dahlan dengan saudara Jazlan daripada Pulau Johor. Kita bahas soal APKO. Orang di Ulu Selangor tak tahu
Kalau cakap APCO pun kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu apa benda APCO ni. Tapi kalau pergi ceramah pembangkang, setiap ayat APCO, UMNO APCO, APCO UMNO, UMNO APCO. Dalam parlimen pun itulah hujah dia, APCO UMNO, UMNO APCO. Kalau dengar Mahfuz ucapan dia, UMNO APCO, APCO UMNO. Itu saja dia punya modal. Anwar Ibrahim jadi ketua pembangkang sesi parlimen kali ini, tuan-tuan, 1 bulan lebih, 5 minggu. Setiap kali Anwar bangun cakap, bukan untuk rakyat, bukan kesejahteraan rakyat, bukan nak bantu orang miskin, tetapi soal APCO, APCO UMNO. Jadi kita nak tahu apa benda APCO ni. Kenapa kita rujuk Anwar kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan? Senang cerita je, tuan-tuan. Dia canang ke sana sini di Hulu Selangor, seluruh Malaysia. Kerajaan Malaysia ini kerajaan pro-Yahudi, pro-Israel kononnya. Sebab APCO ini dia kata berpengkalan di Israel, dikuasai oleh Yahudi Zionis Israel, laknatullah. Oleh sebab itu hari ini UMNO dan Barisan Nasional sudah berlutut di kaki Yahudi dan juga Amerika Syarikat. Saya tak nak cerita panjang. Yang jelas, yang saya nak nyatakan di sini, ini semua pembohongan yang besar. Macam Nala kata, macam Ezam kata, Anwar putar alam nombor 1. Anwar lidah bercabang, segala-galanya bercabang. Dia boleh convince kita, dia boleh pengaruh kita untuk jual maruah kita demi perjuangan dia. Sama juga dengan aku. Tapi pagi tadi saya nak bagi tahu, tuan-tuan, bila saya berbahas, bila rakan-rakan daripada Barisan Nasional bahas, kita kemukakan bukti bahawasanya APCO ini tidak bertanggungjawab menghasilkan satu Malaysia. Dia kata APCO buat One Israel, lepas tu APCO ciplak One Israel, bawa ke sini jadi satu Malaysia. Saya kata tidak. APCO ini kerja untuk kerajaan Malaysia selepas One Malaysia, satu Malaysia diperkenalkan pertama. Yang kedua, APCO ini tak pernah kerja untuk kerajaan Israel. Mana mungkin dia boleh hasilkan konsep One Israel. Dan mereka kata, apa ni nak marah sangat kepada pematang PAUH, sedangkan perkara ini remeh sampai nak gantung dia daripada parlimen 1 tahun. Saya kata senang saja. Saya nak tengok macam mana pembangkang melenting kalau kita buat benda yang sama. Saya bawa keluar satu risalah daripada internet, saya ambil. Kalau tuan-tuan perempuan pergi tengok parti PAS, dia nak cuba tarik orang bukan Islam, dia ada satu kelab penyokong PAS untuk bukan Islam. Slogan dia PAS for all, PAS untuk semua. Saya cari jumpa satu risalah, Israel for all. Jadi dalam parlimen, tuan-tuan, saya kata, macam mana orang PAS rasa kalau saya kata PAS for all ni ciplak daripada Israel for all. Semua bangun, semua jerit. Tuan-tuan pun boleh tengok dalam TV malam nanti ataupun pagi esok. Saya kata samalah rasa kita kalau dituduh bahawa UMNO dan Barisan Nasional ini tidak ada maruah, langsung sampai kita nak kena lutut dengan Israel semata-mata nak buat kerja public relations. Ini semua tipu, tuan-tuan. Kenapa? Kerana apa yang Ezam kata tadi. Bukti saya dah baca. Tadi Ezam bagi saya file. Pembangkang selalu kutuk Ezam. Kata Ezam ada 6 kotak. Mana 6 kotak itu? Sejak pilihan raya